إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung pengajian kita kitab Ad-Da' wad-Dawa oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kitab Ad-Da' wad-Dawa, kitab yang membicarakan tentang penyakit dan ubatnya. Ubat dia apa? Cara nak merawat, nak menyembuhkannya. Maka pada malam ni kita sambung pada bab yang membicarakan tentang waktu-waktu di mana doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membicarakan tentang 1/3 malam yang terakhir, juga waktu azan. Yang ketiga itu adalah antara azan dan iqamat. Kemudian yang keempat itu setelah melaksanakan sembahyang wajib. Kita telah huraikan tentang perkataan dubur sembahyang. Apa maksud dubur solat? Sama ada ia merujuk kepada selesai tahiyat sebelum salam ataupun selepas memberi salam. Jadi kesimpulan kita dalam kuliah kita yang lepas, setelah kita memetik pandangan-pandangan para fuqaha, ulama sebenarnya berbeza pendapat antara kedua-dua itu, sama ada selepas tahiyat sebelum salam ataupun maksudnya selepas salam. Cuma yang ditarjihkan, pendapat yang dipilih sebagaimana yang kita bincang dalam kuliah kita yang lalu, iaitu selepas tahiyat sebelum salam. Maka kita terbuka bagi sesiapa yang ingin fokus kepada doa selepas daripada salam, kerana itu termasuk dalam khilaf yang mu'tabar. Kita berlapang dada dalam soal itu. Maka pada malam ni kita masuk poin yang kelima, iaitu saat imam naik ke atas mimbar pada hari Jumaat sehingga selesainya solat Jumaat tersebut. Jadi ini adalah waktu apabila kita nak berdoa, kita nak cari-cari waktu bila kita nak banyakkan doa, kita nak fokus doa kita betul-betul. Maka poin yang kelimanya adalah ketika mana imam naik ke atas mimbar pada hari Jumaat hingga selesai solat Jumaat yang tersebut. Maka kalau tuan-tuan melihat pada nota kaki itu, bahawa yang dimaksudkan itu masih perlu ditinjau kembali. Maknanya ada perbahasan para fuqaha tentang apa maksud imam naik ke atas mimbar pada hari Jumaat hingga selesainya sembahyang Jumaat tersebut. Maka untuk faedah kita semua pada malam ni, kita akan lihat apa yang dibincangkan oleh para ulama berkenaan dengan waktu mustajabnya doa ketika imam naik atas mimbar hingga selesai sembahyang Jumaat. Baik, antaranya ialah apa yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dengan lafaz yang berbeza antara kedua-duanya, iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fi yaumil jum'ah sa'atun, dalam hari Jumaat, pada hari Jumaat itu
ada satu masa, kan, ada satu waktu. La yuwafiquha muslim, yang mana waktu itu sekiranya diperolehi, didapati tepat pada waktu itu oleh seseorang Islam, seorang Muslim, wa huwa qaimun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu, yang mana Muslim itu dalam keadaan dia sembahyang, dia solat, dia meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan permintaannya itu. Jadi hadis ni dia cerita tentang hari Jumaat, ada satu waktu. Tapi hadis ni dia tak sebut waktu mana. Hadis dia tak sebut waktu mana, tapi dalam waktu tu, dalam hari Jumaat itu ada satu waktu yang mana kalau kita tepat dapat waktu itu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa, kan? Allah Taala tunaikan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama mengatakan bahawa itu menunjukkan kepada kita bahawa pada hari Jumaat tu dia ada satu waktu yang sangat istimewa. Dia ada satu waktu yang sangat istimewa yang mana Allah Taala tetapkan, dan waktu yang istimewa itu kalau kita dapat waktu tu Allah Taala tunaikan apa yang kita minta. Maknanya dalam konteks yang kita mengaji pada malam ni, sebab kita ada penyakit, kita ada masalah, kita ada musibah, kita ada problem. Tak kira lah masalah apa, rumah tangga ke, sakit COVID ke, masalah financial problem, kan, bisnes ke, apa ke, masalah kita, masalah adik-beradik bergaduh, masalah dengan kawan dan sebagainya, maka kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Kita mengadu kepada Allah, kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala tolong kita. Maka bila menepati waktu yang special itu, waktu yang sangat istimewa itu pada hari Jumaat, maka Allah Ta'ala akan tunaikan doa kita. Jadi penting kita mencari waktu tersebut. Maka para ulama membicarakan tentang isu ini, kan? Maka di sana ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ketika mana Imam Nawawi dia bawa tajuk ni, dia sentuh pendapat Al-Qadi ketika mensyarahkan hadis ni dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, jadi dalam Al-Minhaj Syarah Muslim disebut satu pendapat yang pertama. Bila waktu itu, yang pertamanya yang dikatakan waktu yang sangat istimewa pada hari Jumaat itu ialah ketika mana khatib duduk di atas mimbar sehingga selesai sembahyang. Hak ni yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab yang kita mengaji malam ni, Ad-Da' wa Dawa. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim. Dan pendapat ni juga disokong oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Yang keduanya, kan, pendapat yang kedua yang dibincangkan, yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi berdasarkan hadis tadi juga, Imam Nawawi dia bawa pendapat lain di kalangan para ulama yang mengatakan bahawa waktu itu sebenarnya ialah selepas sembahyang asar. Lepas kita sembahyang asar hingga terbenam matahari. Makna waktu maghrib lah. Lepas kita sembahyang asar, katalah kita sembahyang asar tu habis pukul 5. Kan, habis pukul 5. Maghrib sekarang dalam 7.30. Maka antara pukul 5 sampai 7.30 tu kita ada 2 jam setengah. Kan, untuk kita fokus doa kita. Kita tumpukan betul-betul, kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Hari ini hari Khamis, esok Jumaat. Tapi kalau ikut hukum kita dah kira Jumaat dah malam ni, malam Jumaat. Kan? Jadi esok hari Jumaat, tuan-tuan kena ingat, lepas sembahyang asar hari esok, kalau ikut apa yang disebut oleh Imam Nawawi, pendapat yang kedua ini, lepas sembahyang asar itu pukul 5, katalah pukul 5 sampai 7.30 maghrib tu, maka doalah, kan, mengadulah kepada Allah akan masalah, musibah, problem yang kita alami, supaya Allah Subhanahu wa taala didengar doa kita, dia kasihan kepada kita sebagai hamba, dan dia tunaikan, kan, dia dengan rahmat Allah Taala, dengan kasih sayang Allah Taala,
kasihan belas Allah Ta'ala akan hamba dia yang serba lemah ini. Allah Ta'ala keluarkan kita daripada musibah, keluarkan kita daripada problem. Allah Ta'ala angkat masalah yang kita alami itu, bagi kesenangan kepada kita. Kan ini antara ibadat kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suka kan bila kita mengadu kepada dia, kita minta kepada dia. Cuma kita nak kena cari kan waktu yang betul. Orang kita duk cari pawang, cari bomoh, buat benda hak lain itu mengarut kan. Yang betulnya ini panduan yang diberikan oleh para ulama berdasarkan kepada nas yang ada. Pendapat yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata waktu tu bila? Iaitu ketika sembahyang tu. The whole solat tu, the whole prayer tu. Sembahyang tu start dengan takbiratul ihram sampai salam. Itu waktu mustajab doa. Dan kita mengaji dah yang kata solat. Yang kata solat tu apa dia? Sembahyang tu doa. Sembahyang tu sendiri doa kepada Allah. Kita start dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita besarkan Allah. Lepas tu dengan doa istiftah apa semua, dengan Fatihah, itu puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Semua tu mengandungi doa. Doa istiftah ada doa, Fatihah ada doa kan. Dalam rukuk kita ada ruang untuk kita berdoa. Sampailah kepada kita sujud, kita duduk antara dua sujud, kita tahiyat. Itu semua ada ruang-ruang untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Cuma orang Melayu kita, macam kita sebut sebelum ni lah, orang Melayu kita dalam kepala dia kalau doa kena angkat tangan. Ini problem kan. Orang Melayu kita dalam kepala dia rasa tak puas kalau dia tak boleh angkat tangan. Angkat tangan dia ada waktu dia, bukan kata tak boleh angkat tangan. Angkat tangan ada waktu dia. Dalam sembahyang tak perlu angkat tangan. Dalam sembahyang manfaatkan setiap waktu yang ada ketika kita sembahyang. Start dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai kepada kita bagi salam. Isikan semua ruang-ruang yang ada itu dengan doa, terutama doa yang relevan, yang berkait rapat dengan masalah kita yang kita alami, musibah yang ada pada kita. Dan kita sebut dalam kuliah kita yang lalu, doa, antara doa yang paling afdal ialah kita minta ampun kepada Allah. Pasal apa? Kerana semua masalah yang kita alami ni, financial problem kan, marital issues, masalah-masalah perkahwinan, rumah tangga kita, mental problem, mental issues, tekanan jiwa kan, stres, sampailah kepada kemurungan, depression. Ada orang sampai bipolar, macam-macam masalah yang kita alami, yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tak kira lagi masalah penyakit fizikal kan, darah tinggi, jantung, kencing manis, apa semua yang Allah Ta'ala bagi problem kepada kita itu, semuanya ada kaitan dengan dosa kita. Maka sebab itu para ulama mengesyorkan bahawa bila kita ada problem, hak nombor satu, minta ampun kepada Allah. Kita tak tahu dosa mana yang menyebabkan Allah Ta'ala bagi macam-macam masalah kepada kita. Kita tak tahu. Maka caranya minta ampun semua dosa-dosa yang kita pernah buat. Kita tahu, kita tak tahu. Ada dosa yang kita sedar kita lakukan. Ada dosa yang kita tak sedar pun, kita tak perasan. Itu dosa tu. Contoh benda yang kita mudah tak perasan apa dia tuan-tuan? Dosa yang kita tak perasan. Mengumpat. Mengumpat antara contoh benda yang kita tak perasan. Kita komplain itu pun, komplain ini apa semua, kita tersilap sehingga memburukkan orang tanpa ada keperluan. Tak ada keperluan apa pun, kita saja burukkan orang. Kita tak sedar. Maka kita kena tahu bahawa dosa kita ada yang kita sedar, ada yang kita tidak menyedarinya. Maka penting kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maka mudah-mudahan bila Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, maka Allah Ta'ala angkat sekali masalah atau musibah atau penyakit yang kita alami. Itu yang penting. Baik. Yang keempat yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ialah dia kata waktunya bila imam keluar, mana imam muncul sehingga habis sembahyang. Itu antara waktu-waktu dia. Dan banyaklah yang disebut oleh
oleh para ulama termasuk Imam Nawawi dan juga Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah tentang pendapat-pendapat para ulama tentang hal ini. Ada yang kata sampai 11 pendapat di kalangan para ulama. Maka kita nak pilih yang mana? Kita tak tahu. Kita orang awam. Kita sangat bergantung kepada apa yang disyarahkan, yang dihuraikan, yang dijelaskan oleh ulama. Maka kalau kita nak teliti, contohnya kitab yang kita mengaji malam ni, kitab Imam Ibn Qayyim, kitab Ad-Da' wa Dawa. Kalau kita compare, kita banding dengan tulisan Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia yang lain, contohnya dalam Zadul Ma'ad sebagai contoh, maka Imam Ibn Qayyim kata dalam banyak-banyak pendapat itu sampai 11, beberapa belas pendapat ulama tentang waktu-waktu ini, maka Imam Ibn Qayyim dia pilih dua yang paling kuat. Dua yang paling kuat. Maka dia kata yang pertamanya ialah ketika khatib duduk di atas mimbar hingga selesai sembahyang, sebagaimana hadis yang kita baca mula-mula tadi. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, pendapat yang kedua kata selepas asar, yang kita sebut juga tadi, selepas asar. Dan ini pendapat yang ramai ulama kata hak ni paling kuat. Hak ni paling kuat selepas asar. Kalau di Malaysia kita sekarang ni, makna pukul 5 kita kata lebih kurang sampai 7.30, ada 2 jam setengah. Sebahagian ulama kata sejam yang terakhir. Sejam yang terakhir maknanya kalau 7.30 maghrib, ambil daripada 6.30 sampai 7.30. Sejam yang terakhir, kita tumpukan sejam yang terakhir itu untuk memperbanyakkan doa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Sebab mereka melihat kepada beberapa hadis. Satunya hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis ni tuan-tuan sahih dengan syawahid dia, tapi dia dhaif mengikut Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Tetapi dengan ada syawahid dia diangkat sebagai sahih di sisi sebahagian para ulama. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jum'ah sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha 'azza wa jalla fiha khaira illa a'tahu iyyah wa hiya ba'da al-'asr." Sesungguhnya terdapat satu waktu pada hari Jumaat apabila seorang hamba muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta benda-benda baik, kebaikan pada waktu itu, melainkan Allah Ta'ala akan memberi kepadanya apa yang akan dimintanya, dan waktu itu adalah selepas asar, ba'dal asr, selepas asar, maknanya lepas kita sembahyang asar. Jadi itu antara hujah yang disebut oleh para ulama. Dan satu lagi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumul jum'ati 12 sa'ah. Hari Jumaat ada 12 jam, kan? Ada 12 jam. Padanya terdapat satu waktu, la yujadu fiha 'abdun muslim yas'alullaha syai'a illa atahu iyyah, yang mana tidak ada seorang hamba yang bila dia minta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Maka carilah, Nabi kata, faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asr, maka carilah waktu tersebut pada akhir waktu selepas asar. Akhir waktu selepas asar. Hadis ni disebut sebagai sahih oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Nataijul Afkar. Jadi hadis ni dinilai sahih oleh Imam Ibn Hajar, maka dia kata carilah waktu itu di akhir, di hujung sembahyang asar. Maka sebab tu banyak ataupun ramai ulama dia kata ambil yang 1 jam terakhir daripada sembahyang asar. Jadi ini antara usaha-usaha, kan, yang boleh kita lakukan untuk kita cari, kan, waktu bila untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian itu 5 dengan 6. Syarat-syarat ini Imam Ibn Qayyim kata dalam kitab kita Ad-Da' wa Dawa ini, dia kata syarat-syarat ini dia ada tambahan lain. Bukan saja waktu yang kita kena cari, tapi dia nak kena tengok bentuk doa kita tu, cara kita berdoa. Nak kena tengok yang tu juga.
Apa kata Imam Ibn Qayyim? Dia kata syarat ini ditambah lagi dengan hati yang khusyuk, kekhusyukan hati. Hati kita kena khusyuk, kan? Serta sikap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan ketundukan dan kelembutan. Itu cara yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim bila kita berdoa. Dia kata nombor satu, hati kita kena khusyuk. Jadi hati khusyuk ini tuan-tuan, kita kena tahulah yang kata khusyuk ni apa dia, hati yang khusyuk. Apa maksud hati yang khusyuk? Baik, yang pertama kita lihat, Allah Ta'ala memang puji orang yang khusyuk. Allah Ta'ala sendiri guna perkataan khusyuk. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Kan Allah Ta'ala puji macam mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala, Allah yang kata untunglah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman macam mana yang beruntung? Lalu Allah Ta'ala bagi jawapan. Yang macam mana yang untung? Allah Ta'ala kata alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang dalam sembahyang dia khusyuk. Dalam sembahyang dia khusyuk. Jadi ulama bincanglah, bila Allah Ta'ala guna perkataan khusyuk, kita nak tahu yang kata khusyuk ni apa. Imam Ibn Qayyim pun kata, bila kita doa, selain daripada kita pilih hari apa, waktu mana kita nak doa, supaya waktu tu waktu yang mustajab doa, yang mudah, yang Allah Ta'ala akan tunaikan doa kita. Sekarang ulama kata kena khusyuk. Doa kita tu kena khusyuk. Baik, apa maksud khusyuk? Maka Ibn Faris rahimahullahu ta'ala, dia kata khusyuk ni, dia kata dia ada 3 huruf, kan? Dia ada 3 huruf. Yang pertamanya huruf al-kha. Kita sebut kha, kan? Huruf kha. Yang kedua huruf shin. Washin, huruf shin. Kemudian yang ketiganya wal ain, huruf ain. Khusyuk ada 3 huruf. Kha, shin dengan ain. Yang mana dia kata aslun wahid, dia asal dia satu je, kan? Asal dia satu je, maka dia menunjukkan tentang makna tunduk, merendahkan diri. Itu khusyuk di sisi bahasa. Bila kita sebut khusyuk, makna kita tunduk, kita rendahkan diri kita. Jadi itu khusyuk. Kita sembahyang kita khusyuk, doa kita khusyuk, zikir pun kita khusyuk. Jadi bila orang dia berzikir, dia nak menari, dia nak berjoget, yang tu dia tak kena dengan khusyuk. Kan, dia tak kena dengan khusyuk. Walaupun adalah alasan bila berjoget, menari, melompat tu, dia kata dia boleh sampai makam tertentu, itu adalah satu huraian ataupun cubaan untuk membela amalan itu tanpa didasarkan kepada nas. Kan, tidak ada nas dalam Al-Quran atau hadis untuk menyokong hujah sedemikian. Maka kita tengok apa makna khusyuk di sisi mufassirun, ulama-ulama tafsir. Contoh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata di kalangan para ulama, banyak ulama bagi definisi, ta'rif tentang khusyuk. Tapi dia kata semua ta'rif yang diberikan oleh para ulama tidak berbeza. Dia kata walaupun nampak lain tapi sebenarnya tidak berbeza dan tidak bertentangan. Tidak ada diskrepansis antara satu sama lain. Semuanya selari, senada, dia kata. Cuma beza dia, mungkin ulama ni dia bagi makna dari segi zahir, khusyuk dari segi zahir. Ulama lain pula dia bagi penekanan khusyuk dari segi batin. Itu sahaja beza dia. Tetapi semuanya adalah selari. Contoh yang disebut oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Bila dia mentafsirkan alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk tu apa dia? Maka ulama, Imam Baghawi kata ulama berbeza pendapat dalam mentafsirkan makna khusyuk. Contoh dia bagi, Ibnu Abbas kata apa? Ibnu Abbas kata khusyuk dengan makna tenang dan merendahkan diri. Itu kata Ibnu Abbas. Kemudian tokoh tabi'in, tadi sahabat Ibn Abbas, ni tabi'in. Siapa dia? Al-Hasan Al-Basri.
Dan Qatadah dia kata khusyuk tu, orang yang khusyuk ialah orang yang takut. Orang yang takut macam mana tuan-tuan? Orang yang takut, bila dia berdoa, dia doa dalam keadaan dia takut. Macam mana kita doa dalam keadaan kita takut? Sebab tu kita kata bahawa orang yang dia mempopularkan ibadat dengan cara berjoget, menari, melompat dan sebagainya, yang ni sangat-sangat tidak kena kan dengan apa yang dihuraikan oleh para ulama. Kemudian Muqatil mengatakan bahawa khusyuk ialah tawaduk, orang yang merendahkan diri. Dan Mujahid kata khusyuk ialah orang yang menundukkan pandangan dan merendahkan suara. Dia tunduk, pandangan pun dia tunduk dan suara dia rendah. Ini yang dikatakan khusyuk. Jadi sebab tu bila kita berzikir, kita doa dan sebagainya, bila kita berzikir dengan cara berjoget, melompat, maka dia tak kena dengan definisi khusyuk kan yang disebut oleh para ulama yang muktabar. Maka para ulama dia kata apa? Seperti Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, maka dia kata khusyuk ialah hadirnya hati seorang hamba di hadapan Allah taala. Dia menghayati dekatnya diri dia dengan Allah, keadaan diri dia itu dengan Allah. Dia boleh rasa bahawa dia dekat dengan Allah taala. Itu khusyuk. Hingga hati dia tenang, hati dia tenteram, jiwa dia tenang, pergerakan dia pun tenang. Ini yang ditekankan oleh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, orang azan pun, orang iqamat pun, kita dilarang berlari, rushing datang masjid. Tak boleh. Kita dilarang. Kita disuruh oleh Nabi untuk datang ke masjid dengan langkah yang tenang. Rasanya kita pernah hurai tajuk ni berkenaan dengan gap antara azan dengan iqamat dalam kuliah kita yang lepas. Kita di Malaysia ambil 10 minit. Bin Baz rahimahullahu taala kan, chairman dalam Lajnah Daimah lil Buhuth Ilmiah wal Ifta Arab Saudi, dia kata 15 minit hingga 20 minit. Tapi yang pentingnya, yang kita naknya ialah kalau orang tu masa dia dalam tandas, bila kita azan, dia tidak perlu tergesa-gesa untuk selesaikan hajat dia. Kalau dia tengah makan, dia tidak perlu tergesa-gesa untuk habiskan makanan dia. Itu gap yang dimaksudkan, supaya setiap orang yang mendengar azan dilaungkan, nak tunggu sampai qamat, dia boleh berjalan dengan tenang untuk hadir dalam solat berjamaah di masjid. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi, mementingkan khusyuk, mementingkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati dalam beribadat kepada Allah. Tidak mau gopoh, tak mau tergesa-gesa, berlari tak mau. Sebab tu kita menentang aliran kesufian yang mempromosikan ibadat dengan cara melompat, dengan cara berjoget, dengan cara menari dan seumpamanya. Orang yang mempertahankan zikir dengan cara berjoget, melompat, dia kata salah ke? Kita nak berhibur, dia kata salahkah kita nak berhibur? Tuan-tuan, Islam tidak pernah menentang hiburan. Islam tidak pernah menentang hiburan. Tuan-tuan nak berjoget dengan isteri, dengan suami isteri dalam bilik, boleh tak? Boleh. Cuma buat je tak buat. Cuba tanya berapa orang ada malam ni. Ni semua ada ni, balik malam nanti berjoget tak dengan isteri, dengan suami kat rumah? Hak tu ramainya tak buat kan? Tak buat. Soal buat tak buat itu isu lain. Tapi soalnya boleh ke tak boleh? Boleh. Kita nak berjoget, kita nak menari, kita nak seronok dengan suami isteri, pasangan kita, itu memang dibolehkan. Kita berhibur dengan cara yang halal. Tapi geng-geng kesufian yang sesat ni, kita nak tanya dia,
engkau ni nak menari ke nak berzikir? Kalau nak menari, dia ada cara dia. Nak berzikir, dia ada cara dia. Maka bila kita buat inovasi, kita tokok tambah, kita modify, tidak mengikut garis panduan, kita memandai-mandai, maka itu dilarang dalam agama. Kerana itu Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata ini adalah perbuatan yang dilarang dalam agama, yang menyebabkan orang yang melakukannya berdosa dalam agama. Dia bukan larangan makruh, bukan larangan makruh, larangan itu berdosa sesiapa yang melakukan perbuatan yang sedemikian. Sidang hadirin mukminin, kita nak berijtihad, nak ubah benda-benda yang berkaitan dengan agama kita. Agama ni dia tidak zalim, tuan-tuan. Tapi kita kena buat dengan cara yang betul. Kalau ibadat, al-aslu fil ibadat at-tawqif ataupun at-tahrim. Itu asal ibadat. Kita tak boleh pandai-pandai nak pergi ubah. Tapi al-aslu fil asya' ataupun al-aslu fil umur, kan, asal dalam urusan atas dunia, asal hukum asal dalam makan minum, dalam muamalat, dalam perkara keduniaan, asal dia semuanya harus al-ibahah, permissible. Maka dua benda ni kita kena pandai beza, kena pandai beza. Sebab tu tuan-tuan, bila orang bercakap tentang jantung babi, boleh guna ke tak boleh, boleh guna atau tak boleh guna? Kan, jantung babi untuk dimasukkan, ganti jantung kita. Ulama bincanglah. Dengan sebab darurat ke apa ke, maka keluarlah fatwa. Cucuk ubat yang mengandungi benda haram. Ada elemen daripada binatang-binatang yang diharamkan dalam agama. Kalau ambil binatang yang halal sebagai contoh, kesan dia tak sebaik binatang yang diharamkan oleh agama. Ulama pun bincang, kan? Bila ada keperluan untuk maslahah dan sebagainya, kan, umum balwa dan lain-lain, maka perkiraan semua diambil kira oleh para ulama. Maslahahnya, mafsadahnya, mudarat, darurat, apa semua. Maka ulama melihat bahawa ada benda-benda yang perlu dinilai semula. Kan? ASB sebagai contoh. Fatwa-fatwa lama kata non-syariah compliant. Tapi fatwa-fatwa baru mengatakan bahawa ianya permissible. Kan, boleh. Itu sebagai contoh. Pasal apa? Sebab kita ni terdesak. Kita terdesak. Kita ada banyak masalah. Kita nak selamatkan nyawa manusia. Kita nak selamatkan ekonomi manusia dan sebagainya, menyebabkan kita tidak banyak pilihan. Itu fatwa berkenaan dengan muamalat. Itu fatwa berkenaan dengan fiqh perubatan, medicine. Kan? Fatwa berkaitan dengan ekonomi, keuangan, perbankan dan sebagainya. Tapi ibadat, tuan-tuan, dalam ibadat ni, tuan-tuan, apa yang terdesaknya sampai nak kena melompat, nak kena berjoget? Apa yang terdesak? Tidak ada terdesak apa-apa. Kita boleh doa macam biasa. Nak angkat tangan pun boleh. Nak doa dalam sembahyang pun boleh. Sangat luas ruang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala, untuk kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan semua doa, zikir yang diajarkan kepada kita, semuanya mudah. Tak ada benda yang menyebabkan kita terdesak sehingga perlu modify cara berdoa, sehingga perlu tokok tambah cara kita beribadat kepada Allah dengan berjoget, dengan melompat dan sebagainya. Ini benda yang kita perlu lihat. Maka para ulama menekankan soal hati kena tenang, kan, kena tenteram. Gerakan pun kena tenang. Gerakan fizikal kita pun kena tenang bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu tidak ingat benda lain selain daripada doa kita itu. Kalau dalam sembahyang tak ingat dah benda lain selain daripada pasal sembahyang. Kalau kita sedang berdoa dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, kita kena fokus kepada doa dan jangan ingat benda lain. Kemudian beradab di hadapan Tuhannya,
beradab di hadapan Tuhan. Bila kita nak beribadat kepada Allah, dia ada adab dia. Dia ada adab. Sebab tu kita sembahyang tuan-tuan, ada tamak nina. Sebab apa tamak nina? Adab kita dengan Allah. Tak boleh laju, tak boleh. Ni melompat tuan-tuan, lagi teruk. Hak lagi syok, hak pandai break dance, dia break dance pula. Ni lagi syok. Kacau kita tuan-tuan. Tengok ni apa? Kan? Jadi sebab tu kita berpadalah, kan? Berpadalah dengan bentuk ibadat yang telah diiktiraf oleh para fuqaha, para ulama yang muktabar. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, dia kata inilah roh yang sebenarnya, kan? Inilah roh yang sebenarnya. Maka para ulama dia kata bahawa contoh khusyuk hati, bila kita doa, hati kita khusyuk. Apa makna hati yang khusyuk? Iaitu hati kita hadir. Ada kehadiran hati kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita rasa cinta kepada Allah, kan? Kita kasih kepada Allah, kan? Macam mana orang kasih dan cinta kepada Allah, kan? Cuba kita ingat, kalau kita kasih kepada ibu kita, apa dia? Kalau kita kasih kepada anak kita, apa dia? Kita bagi ruang untuk azan. selebritinya yang bawa main, yang doa ada 5 doa malam Jumaat, malam raya ya malam Adil Al-Adha dan sebagainya. Adakah hadis sahih untuk kenal? Baik, tuan-tuan sekalian, ada soalan berkenaan dengan ada sebahagian penceramah
yang memetik pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Um ni maknanya kalau kita sebut kitab Al-Um, kitab induk ataupun ibu, tu Al-Um. Kita panggil ummi kan, ummi. Mak, ibu, mother. Jadi dalam mazhab Syafi'i ni, kalau kitab dari segi ranking tu atas tu kitab, walaupun adalah perbahasan para ulama tentang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, tapi tak apalah yang tu. Cuma nak pentingnya ialah dalam kitab Al-Um disebut tentang pendapat Imam Syafi'i tentang 5 malam yang mustajab doa. Yang pertamanya ialah malam 2 hari raya, 1 dengan 2 kan. Malam Aidil Fitri, malam raya puasa. Satu lagi malam Aidil Adha, malam apa kita panggil raya korban, raya haji. Kemudian yang ketiganya malam awal bulan Rejab. Mana 1 Rejab malam tu kan, malam 1 Rejab, malam awal Rejab. 3. Yang keempat tu malam nisfu Sya'ban kan, malam nisfu Sya'ban. Yang kelimanya malam Jumaat. Jadi sebenarnya berkenaan dengan pendapat ini, ia termasuk dalam apa yang disebut sebagai perkara yang menjadi khilaf di kalangan para ulama tentang, contohnya sebagai contoh kita ambil malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban ni sama ada dia ada kelebihan atau tidak ada kelebihan, maka dia termasuk dalam perkara yang ulama khilaf tentangnya. Contohnya kalau kita ambil pendapat bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang tuan-tuan tahu siapa dia bin Baz, otoriti dalam fatwa kan. Dia adalah dulunya dia adalah pengerusi, dia mantan pengerusi Lajnah Daimah. Dia antara ulama Saudi yang kata malam nisfu Sya'ban tak ada kelebihan apa-apa kan, tak ada kelebihan apa-apa. Malam nisfu Sya'ban dia sama dengan malam lain. Itu contoh kan perbezaan pendapat di kalangan ulama Saudi pun. Tapi kalau tuan-tuan ikuti fatwa ataupun pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa golongan yang mendaifkan dan menolak semua hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan malam nisfu Sya'ban, bagi Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dia kata itu adalah langkah yang gopoh, itu tergesa-gesa. Sebab tuan-tuan tahu bahawa Al-Albani rahimahullahu ta'ala dia punya approach dalam hadis-hadis seperti ini. Dia tengok semua hadis-hadis walaupun dia dhaif kan, tetapi di sisi Al-Albani dia kata oleh kerana terdapat turuk yang banyak yang saling sokong menyokong di antara satu sama lain, maka Al-Albani mengangkat hadis-hadis dhaif itu menjadi hasan li ghairi, menjadi hasan li ghairi. Dan ulama lain yang masih hidup hari ini antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia juga sependapat dengan Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan dia mengatakan bahawa malam nisfu Sya'ban ada kelebihan. Jadi kalau soalan tu berkenaan dengan ada kelebihan atau tidak ada kelebihan, jawapan dia ulama khilaf, ulama berbeza pendapat. Tuan-tuan nak ambil pendapat pertama pun boleh, tuan-tuan nak ambil pendapat yang kedua pun boleh, tapi yang pasti tidak ada ibadat spesifik khusus berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban. Bagi tuan-tuan yang, tapi dah terlepas lah kan, tapi akan datanglah. Bagi tuan-tuan yang rasa kecenderungan hati tu macam percaya malam nisfu Sya'ban ada kelebihan, buatlah amalan apa pun. Jangan terikat dengan Yasin kena 3 kali. Dah lah nak perhabis Yasin tu panjang, 3 kali pula. Tapi siapa rajin buatlah, nak baca Yasin ke, Baqarah ke, Ali Imran, bacalah. Banyakkan amal soleh, banyakkan amal soleh. Nak semayang berapa rakaat, nak sedekah, nak buat baik pada mak, pada ibu, balik kampung, bawa mak dengan ayah pergi makan dan sebagainya. Apa-apa amal soleh di sisi Allah Ta'ala yang kita rasa besar pahalanya, yang kita tak mau lepaskan peluang buat.
Jangan terikat satu amalan tertentu yang tidak ada dalil. Kita buatlah apa sahaja. Jadi itu contohlah yang saya boleh sebut tentang perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Baik, berbalik kepada teks kita ni, saya ambil 2-3 minit tuan-tuan sekalian. Maka di dalam perenggan itu disebut orang yang berdoa hendaklah menghadap kiblat dalam keadaan suci, mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu memulakan doanya dengan hamdalah, memuji Allah Ta'ala dan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku hamba dan utusannya dan seterusnya. Yang itu kita akan hurai dalam kuliah kita yang akan datang. Cumanya tuan-tuan sekalian, oleh sebab dalam doa tu dia ada hamdalah, dia ada alhamdulillah, kan, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ada salawat, kan, sama ada tuan-tuan selawat dengan wassalatu wassalam dan sebagainya, ataupun Allahumma salli ala Muhammad dan lain-lain. Tapi timbul persoalan di kalangan sebahagian orang-orang awam, yang manakah lebih afdal, antara zikir dengan selawat. Kenapa setengah ibadat dia ada hamdalah, dia ada selawat, kan, ada istighfar dan sebagainya. Setiap tu dia ada peranan dan fungsi dia masing-masing. Sebagai contohnya tuan-tuan sekalian, sebagai contoh, kan, kalau kita tengok dalam doa kita, mesti ada kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, mesti ada. Macam sembahyang lah, ada alhamdulillahi rabbil alamin. Sembahyang jenazah ada juga alhamdulillahi rabbil alamin. Mana bukan doa biasa, sembahyang kita pun semua tu ada alhamdulillahi rabbil alamin. Pasal apa? Sebab apa ada alhamdulillahi rabbil alamin? Sebabnya tuan-tuan, bila kita doa, satu benda yang kita kena ingat, kita kena iktiraf Allah. Kita kena iktiraf Allah. Maknanya kita kena akui Allah Ta'ala tu siapa dia, kedudukan dia. Maka kita sebut Allah adalah Rabb bagi semesta alam, kan, bagi semesta alam. Sebab itulah kita doa kepada dia. Rabb ni tuan-tuan, Rabb, ulama-ulama Melayu dia selalu sebut, ulama-ulama Nusantara kita ni dia selalu sebut Rabb. Kita orang Melayu kita payah nak faham Rabb ni apa dia. Ada Rabb, ada ilah. Kita nak faham macam mana, kita orang Melayu, kita tak faham bahasa Arab. Jadi Rabb ni tuan-tuan, kalau orang Melayu kita nak mudah faham, Rabb ni dia macam ibu. Rabb ni dia macam ibu, pentadbir, administrator. Apa makna dia? Kan, kalau anak kecil tuan-tuan, apa-apa dia mengadu dekat mak dia. Dia lenguh, dia sakit, dia luka, dia cari mak dia. Dia bergaduh dengan kawan dia, dia cari mak dia. Ibu, yang kata ibu tu, itu anak kecil. Ayah dia ke siapa nak pukul dia, dia berlari, berselindung di balik kain batik ibu dia. Dia pegang mak dia, dia berlindung di balik ibu dia. Itu kita dengan ibu kita. Kita sebagai manusia, sebagai anak, dengan ibu kita macam ibu sebagai pelindung. Bila kita dipeluk oleh ibu kita, bila ibu kita suap makanan kepada kita, kita rasa selamat. Kita rasa selamat. Bila ibu urut kita, dia usap tempat kita sakit, sebahagian kesakitan kita hilang. Padahal ibu kita tuan-tuan, dia bukan Tuhan. Ibu kita dia tak mampu memberi maslahah, faedah, manfaat, mudarat, bahaya. Dia tak boleh, dia makhluk macam kita. Tapi fungsi ibu dengan kita sebagai anak kecil macam tu. Dialah lindungi kita, dialah apa-apalah, dia manjakan kita dan sebagainya. Maka Rabb, kita nak faham perkataan Rabb, itu dia. Hakikat sebenar Rabb, dialah yang mentadbir alam ini. Dialah segala-galanya. Dialah tempat kita mengadu. Ada bahaya kepada kita, kita cari Allah sebagai Rabb. Itu Rabb. Sebab tu doa kita kena ada alhamdulillahi rabbil alamin, ataupun kalimah yang seumpama dengannya. Sebab tu kena ada. Sebab tu kita kena faham
setiap patah perkataan yang kita ucap dalam doa, dalam zikir kita, kan, yang kemudian kita sebut Allahumma salli ala Muhammad ataupun seumpama dengannya. Kita masuk masjid pun kita sebut wassalatu wassalam ala Rasulillah, kan, ataupun seumpama dengannya kita sebut. Sebab apa selawat dekat Nabi, tuan-tuan? Doa mesti ada selawat dekat Nabi. Pasal apa? Kenapa ada anjuran untuk letakkan selawat dalam doa? Kerana tuan-tuan sekalian, kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wali Allah. Wali Allah paling tinggi, paling utama, paling besar keagungan di antara semua wali-wali yang ada adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kita tak panggil pula Nabi kita sebagai wali. Dia panggil wali hak lain. Panggil wali hak lain sibuklah wali. Dan ni wali. Tapi Nabi Muhammad dia tak panggil wali pun. Abu Bakar Siddiq dia tak sebut wali pun. Umar Khattab, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Tapi hak kontroversi, hak ada masalah apa semua ni, hak itulah kita duk angkat. Ni nak wali, ini nak wali. Sehingga kita lupa wali yang mengatasi semua wali-wali yang ada adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menepati sunnah Nabi, maka dia pengikut wali yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita doa, kita sebut nama wali Allah yang paling Allah taala kasih, yang paling dekat dengan Allah taala, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi perkara-perkara lain nanti kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.